السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan, pagi ini saya ingat saya tidak baca Sahih Al-Bukhari. InsyaAllah kita baca pada hari biasa, kuliah subuh. Tuan-tuan rumah kali baru segar. Saya ingin menyentuh satu doa yang diajar oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi dengan menyebut ia adalah hadis hasan sahih. Dan bagi hadis ini syawahid yang begitu banyak dan disahihkan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullah dalam satu doa, dalam satu hadis yang agak sederhana panjangnya, tapi saya memotong untuk mengambil doa yang disebut di dalam hadis berkenaan. Baginda sallallahu alaihi wasallam mengajar satu doa di mana baginda mengajar membaca, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa an taghfira li wa tarhamani wa idza aradta biqaumin fitnatan faqbidni ghayra mahdud wa as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuk wa hubba kulli 'amalin aw wa hubba al-'amala alladhi yuballighuni hubbaka. قال النبي صلى الله عليه وسلم تعلموهن وادرسوهن فإنهن حق. Maksudnya, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat. Ya Allah, aku pohon daripadamu perbuatan-perbuatan yang baik, perbuatan khair, perbuatan yang baik-baik. Wa tarkal munkarat, pohon daripadamu agar dijauhkan perbuatan munkar ataupun agar dapat meninggalkan perbuatan munkar. Wa hubbal masakin, dan cintakan orang-orang miskin. Wa an taghfira li wa tarhamani, agar engkau ampuni daku dan engkau kesian kepadaku. Wa idza aradta biqaumin fitnatan faqbidni ghayra maftul. Jika engkau ingin atau hendak mengenakan kepada satu kaum fitnah, yakni gangguan, kerosakan, cubaan terhadap agama mereka, faqbidni ghayra maftul, matikalah aku dalam keadaan tidak difitnah, tidak terkena fitnah yang merosakkan agama itu. Wa as'aluka hubbak, aku memohon daripadamu cintamu. Wa hubba man yuhibbuk, dan cinta orang yang mencintaimu. Satu kita pohon Allah cintakan kita. Satu kita pohon cinta ataupun kasih sayang orang yang Allah cinta
Ia orang yang mencintai Allah. Orang-orang saleh, orang-orang yang hatinya dekat dengan Allah, orang-orang yang selalu ingat Allah. Kita minta dia cinta dan sayang kepada kita. Wa hubbal amala, dalam sebagian riwayat wa hubba kulla amalin, dan cintakan amal alladhi yuballighuni hubbak, yang boleh menyampaikan aku kepada cinta kepadamu. Biar kita cintakan amalan yang menyampaikan kita kepada cinta kepada Tuhan. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, ta'allamuhu, belajarlah Tuhan, belajarlah apa yang disuruh, wadrusuhu, kajilah dia, fa innahu al-haq, sesungguhnya ini semua benar. Hadirin dan hadirat sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hayatnya mengajar kita doa yang terlalu banyak. Kata Aisyah radhiyallahu anhu mengenai Nabi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, yu'jibuhul jawami'u min ad-du'a'i wa yad'u ma baina dhalik. Baginda sallallahu alaihi wasallam dia rasa kagum, dia suka kepada al-jawami' min ad-du'a, doa yang dapat menghimpunkan banyak makna. Pendek je tapi maknanya besar. Kita punya doa panjang, kadang-kadang maknanya tak ada apa-apa. Sebab tu kadang-kadang kita keheranan, macam mana orang dan ada dia masuk tarikat itu, tarikat ini, sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan khazanah doa dan zikir yang luas, yang banyak, yang kalau hendak diikuti seorang hamba tak termampu dia. Kadang-kadang baginda tinggalkan bagi suatu tempat itu doa yang berbagai-bagai. Iftitah dalam salat umpamanya, banyak bacaan baginda sallallahu alaihi wasallam. Doa ni, bacaan ni, kalau kita sentiasa stick dengan satu bacaan je, kadang-kadang dia jadi rutin tu, dia jadi tak rasa segar. Dia jadi macam dah biasa kita sebut benda tu, kita pun dah tak fikir maknanya. Namun baginda sallallahu alaihi wasallam dalam sujud bacaannya berbagai, iftitah bacaannya berbagai, doa selepas daripada tasyahud ataupun selepas daripada tahiyat bacaannya berbagai. Seorang muslim menghafal doa-doa itu dan dia memperbagaikan bacaannya di dalam salat. Kita Allahu akbar kabira, alhamdulillah katsira. Dalam sebahagian riwayat menyebut wajjahtu wajha lillazi fatara as-samawati wal ardh. Dan sebahagian riwayat yang lain, dan baginda juga membaca Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta baina al-masyriqi wal maghrib. Allahumma qini min khataayaya kama yunaqqa ath-thawb al-abyad min ad-danas. Allahumma ighsilni min khataayaya bil ma'i wath-thalji wal barad. Ya Allah, jauhkan aku daripada dosaku bagaimana kau jauhkan timur dan barat. Bersihkanlah daku daripada dosaku bagaimana dibersihkan pakaian yang putih. Dan basuhlah daku daripada dosaku dengan air, dengan salji dan kesejukan. Insan dalam perjalanannya dia penuh, dia buat salah di antara subuh dan zuhur. Apabila sampai waktu zuhur, dia bertakbir, dia menyebut Allahumma ghfirli, Allahumma qini min khataayaya, ya Allah bersihkanlah aku daripada dosaku. Sebab Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya, ya Allah jauhkan aku daripada dosaku. Kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib, seperti mana engkau telah jauhkan timur dan barat. Terasa enak ungkapan itu.
Kadang-kadang doa di dalam sujud berulang-ulang baginda sebut, tidaklah subhana rabbiyal a'la semata-mata. Kadang Aisyah meriwayatkan baginda juga menyebut doa-doa yang lain. Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik wa bimu'afatika min 'uqubatik wa bika minka la uhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik, kata Nabi. Ya Allah, aku memohon, aku berlindung dengan redha-Mu daripada murka-Mu. Wa bi mu'afatika min 'uqubatik, dari keamaapan-Mu daripada hukuman. Wa bika minka, aku berlindung denganmu daripada Engkau, wahai Tuhan. La uhsi sana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsi. Tak dapatlah aku ini menghitung pujian kepadamu. Engkau itu seperti mana yang telah engkau puja dirimu. Subhanallah, insan dia berbagai. Kadang-kadang dalam salat ini, doa, kita selalu terlepas pandang kepada satu perkara. Ramai orang sangka yang dikatakan doa selepas daripada salat itu ialah selepas memberi salam. Di samping ada wirid-wirid selepas memberi salam yang disebut oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi banyak hadis-hadis mengisyaratkan, bahkan menjelaskan doa selepas salat itu ialah doa selepas daripada tasyahud, sebelum daripada memberi salam. Dan itu antara tempat yang dimustajabkan doa. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala di dalam Al-Fatawa Al-Kubra menyebut dan menghuraikan masalah ini, kerana ramai orang sangka yang dikatakan doa selepas daripada sembahyang ni, lepas bagi salam dia doa. Kalau dia tak doa, orang kata tengok tu, geng tu pas sembahyang pun tak mau doa, dia kata. Anda salah. Orang doa, dan bukan tempatnya semesti mengangkat tangan selepas daripada memberi salam. Pun tidaklah ada riwayat daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawasanya sentiasa baginda itu mengangkat tangan selepas daripada memberi salam. Bahkan sukar ditemui riwayat yang demikian. Baginda berdoa. Antara doa baginda selepas tasyahud, baginda menyebut, Allahumma inni a'udzu bika min azabil qabr wa min azabi jahannam wa min fitnatil mahya wa mamat wa min syarri fitnati masihid dajjal. Ya Allah, aku berlindung denganmu daripada azab kubur. Aku berlindung denganmu daripada azab neraka jahannam. Aku berlindung denganmu daripada fitnah semasa hidup dan fitnah selepas daripada mati. Fitnah masa hidup ni sesuatu yang menggoncang agama. Fitnah harta yang melalaikan. Permusuhan yang tiada ada puncanya. Kerosakan diri, kerosakan akhlak. Fitnah anak-anak di dalam hidup. Dan fitnah selepas daripada mati yang terdiri daripada azab kubur, neraka. Kita minta, dan Nabi suruh kita minta jauh daripada fitnah Al-Masih Dajjal. Tidak ada Nabi yang dihantar melainkan memberi amaran tentang bahayanya Dajjal. Insan selepas daripada, kalaulah semua hayat kita ni Tuhan mustajab doa tu je. Yang hari selepas salat, sebelum memberi salam, kita membaca, Allah selamatkan kita daripada azab kubur, dan Dia selamatkan kita daripada azab neraka jahannam. Apa lagi nikmat yang lebih besar daripada itu? Dan Dia bebaskan kita daripada fitnah dalam hidup ini.
Kadang-kadang orang banyak buku. Nabi minta supaya kita minta jauh daripada Dajjal. Dajjal ni tak datang lagi tuan-tuan. Tapi kita jauh daripada Dajjal. Nabi selalu mengajar kita sesuatu yang terfokus, selalu yang tepat. Bila saya sebut Dajjal, saya nak sebut sikit tuan-tuan. Hadirin mukminin sekalian, ramai orang apabila dia membaca bab-bab yang dinamakan Al-Fitan wal Malahib, yang disebut oleh ulama-ulama hadis. Sehingga Al-Imam Ibn Katsir menulis kitab An-Nihayah fil Fitan wal Malahib, kesudahan zaman mengenai fitnah yang akan berlaku pada akhir zaman. Banyak disenaraikan perkhabaran-perkhabaran baginda sallallahu alaihi wasallam mengenai apa yang akan berlaku. Banyak. Sehingga kita akan tahu akhir zaman fitnah. Dalam hadis yang sabit daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam berbagai macam. Sehingga baginda menceritakan pada akhir zaman Madinah tidak lagi dimasuki oleh orang. Sedangkan kita tengok Madinah begitu makmur hari ini. Sehingga anjing akan menaiki mimbar dan kencing padanya, dan tidak ada orang yang masuk ke dalam Madinah. Kita tidak tahu bagaimana berkembangnya fitnah ketika itu. Selepas zaman demi zaman manusia terputus daripada hidayah. Kita mohon Allah Ta'ala jauhkan kita daripada zaman yang begitu. Tak ada lagi hubungan manusia dengan Allah. Masa itulah akan berlakunya kiamat di atas manusia-manusia yang jahat. Hadis tentang Dajjal begitu banyak dan mutawatir. Kadang-kadang orang banyak benar bincang. Saya baru ni ada diskusi. Satu orang hamba Allah bincang tentang hadis-hadis Dajjal. Dajjal ni katanya, sebenarnya yang Nabi maksudkan Dajjal ni ialah Amerika, kata. Mata dia satu tu kerana dia nampak satu jahat dia, kata. Begitu begini ditafsirkan. Ya akhi, enta jangan tafsirkan hadis melainkan enta baca keseluruhan hadis. Dajjal adalah Dajjal. Dajjal adalah satu makhluk yang keluar. Nabi melihat kepada Ibnu Sayyad, seorang Yahudi yang lahir, matanya sebelah. Orang bagi tahu Nabi kata Dajjal. Baginda sallallahu alaihi wasallam pergi. Tengok, Nabi kata dia bukan Dajjal. Salah satu daripada Dajjal, bukan Dajjal. Menunjukkan Dajjal ni makhluk. Dan akan keluar. Hadis Bukhari akan keluar sebelum daripada keluarnya Dajjal. Akan ada Dajjal-Dajjal yang lain. 30 daripada Dajjal. Kulluhum yadda'una annahu nabi. Semua mereka mengaku kata mereka nabi. Semua itu Dajjal belakang. Masuk Mirza Ghulam Ahmad yang mengasaskan ajaran Qadiani. Mirza anak Ahmad, Ahmadiyah ataupun Qadaniyah, Qadiani. Sehingga ulama-ulama di India, di benua India, mereka itu apabila berpesan kepada pengikut dan penganak murid mereka, ulama-ulama ahli sunnah, mereka akan menyebut antara yang mereka akan nasihat, pesan mereka, hendaklah kamu menentang orang-orang yang mengaku menjadi Rasul selepas daripada kewafatan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana difitnah pada negara benua India. Macam-macam tafsiran tentang Dajjal. Tapi saya nak sebut, kita tak payah fikirlah Dajjal ni macam mana rupa dia, panjang pendek, itu kan urusan kita. Dia datang-datang, kita ada urusan kita. Nanti kita jadi kumpulan yang sediakan bas nak tunggu Imam Mahdi pula. Kita tak. Kita minta berlindung dengan Allah dari itu semua. Bila dia hadir, ada urusan kita. Dia tak hadir, kita ada urusan kita.
Tapi sallallahu alaihi wasallam aja banyak doa-doa seperti ini. Kadang-kadang kata Asyam Nabi baca, Allahumma ghfirli selepas daripada tahiyat. Allahumma ghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni. Anta muqaddim wa anta muakhir. La ilaha illa anta. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Allahumma ghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu. Ya Allah, ampunkanlah apa yang telah aku lakukan dahulu dosaku dan apa yang aku lakukan dosaku kemudian. Wa ma a'lantu wa ma asrar. Apa yang aku lakukan secara terang-terangan dan apa yang aku lakukan secara tersembunyi. Wa ma asraf. Apa yang lebih-lebih. Wa ma anta a'lamu bihi minni. Apa yang engkau tahu daripada dosa pada mengenai diriku. Anta muqaddim wa anta muakhir. Engkaulah yang awal dan engkaulah yang akhir. Dalam Quran tak ada perkataan Tuhan qidam. Tapi dia kata huwal awwalu wal akhir. Dia yang awal dan yang akhir. Qidam ni istilah ahli falsafah. Wujud qidam baqa. Qidam dia kata terdahulu yang tidak ada dahulu baginya. Kita kata kalau ikut Quran, qidam ada terdahulu, ada yang dahulu padanya. Kal urjunil qadim aba'ukumul aqdamun. Seperti pelapah mayang tamar yang lama. Mayang tamar yang lama kan ada dahulu padanya. Bapak-bapak kamu yang terdahulu kan ada dahulu padanya. Semua itu daripada perkataan qidam. Fi dhalalihil qadim. Fi dhalalikal qadim. Anak-anak Yakub kata benar, Nabi Yakub alaihi, di dalam kesesatanmu yang lampau. Yang lampau itu kan ada terdahulu padanya. Tetapi Allah menyebut tentang dirinya, wal awwal wal akhir. Dialah yang awal dan dia yang akhir. Itu makna yang lebih besar daripada makna qidam. Tak apalah itu soal falsafah. Nanti masa lain kita bahaskan dia. Hadirin mukminin sekalian, yang penting doa baginda sallallahu alaihi wasallam. Doa. Kadang-kadang baginda baca, Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzu bika min sakhatika wan nar. Tapi baginda tak kata, tak buat assalamualaikum warahmatullahi, Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Tidak diriwayatkan demikian dilakukan oleh baginda. Baginda baca sebelum daripada memberi salam. Siapa yang buat demikian, dia telah tersilap dalam memahami hadis Abu Dawud itu. Siapa nak buat, dia tak apa salahnya. Salahnya kerana tak mengikut Nabi SAW. Dia baca dahulu. Kerana apa kita baca, dia kata, mana boleh, dia kata, masa tu baca tahiyat je, katanya. Sehingga orang kita kadang-kadang tak tahu dia. Selepas tahiyat dia tak tahu adanya doa-doa yang diajar oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam riwayat An-Nasa'i, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut summa da'u ma bada, kemudian kamu doalah apa yang kamu rasa nak doa. Dan seorang assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala di dalam menyebut bahawasanya baginda sallallahu alaihi wasallam selepas daripada memberi salam, kadang-kala baginda terus bangun, kadang-kala baginda duduk sekejap, kata Imam Syafi'i, dan dia meminjam kata-kata Az-Zuhri yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, bahawasanya baginda menunggu untuk wanita keluar terlebih dahulu. Sebab itu baginda menunggu sebentar, diam sebentar, supaya tidak berlakunya percampuran lelaki dan wanita. Kadang-kadang baginda duduk seketika. Kata Syafi'i rahimahullah ta'ala, aku menyangka baginda berzikir. Kadang-kadang baginda terus bangun, katanya seperti riwayat Ummu Salamah.
dan makmum boleh bangun sebelum imam dan boleh bangun bersama dengan imam, kata Syafi'i. Mungkin kalau orang baca teks Syafi'i dia tak faham. Dia kata Imam Syafi'i ni tak doa kalau lepas sembahyang, kata. Tak. Doa selepas sembahyang berlaku sebelum daripada memberi salam. Jangan bila kita tengok orang bangun dia tak doa, dia doa tu. Awak tak tahu kat mana dia doakan awak. Barangkali tidak teliti sedikit, tidak renung sedikit. Ada tak wirid-wirid selepas salat? Kita katakan ada. Baginda baca wirid-wirid selepas daripada salat. Baginda istighfar. Bahkan ada wirid semasa subuh, wirid semasa petang. Dan Muslim hendaklah melazimi perkara-perkara yang seperti itu. Saya kadang-kadang bayangkan saya bayangkan saya lah. Tuan-tuan juga mungkin sama. Kita banyakkan bazir masa kita. Kadang-kadang kita bazir. Yalah, kita ni kerja kita sebenarnya banyak. Pembaziran kita pun banyak lah. Kalau betul-betul kita manfaatkan masa kita, banyak benda yang kita boleh buat. Kalau kadang-kadang manusia ni dia hidup ni bersosial manusia ni. Kerana bersosial itu kadang-kadang terlebihnya bagi juga masa dia. Sehingga kadang-kadang tak ada ruang untuk kita baca Al-Quran. Kadang-kadang tidak ada ruang untuk kita ingat kita nak berzikir pun. Tapi saya kita baca hadis Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari. Baginda sebut kalimatan khafifatan 'ala lisan, thaqilatan fil mizan, habibatan ila rahman, subhanallahil azim, subhanallah bihamdi. Kalimatan, dua kalimah kata Nabi, khafifatan 'ala lisan, ringan di atas lidah, thaqilatan fil mizan, berat dalam timbangan Tuhan, habibatan ila rahman, Ar-Rahman sayang, subhanallah al-azim, subhanallah bihamdih. Maha suci Tuhan yang maha agung, maha suci Tuhan untuknya segala pujian. Ringan je kata Nabi, tapi berat. Tidak ada di kalangan kita yang balik di sisi Allah Azza wa Jalla, melainkan dia akan menyesali waktu yang ia tidak berzikir kepada Allah. Mungkin kepada masa kita menyaksikan amalan kita ditimbang di sisi Allah Jalla wa Ala di hari akhirat kelak. Kita mungkin berkata pada diri kita, kalaulah sepatah aku menyebut subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi, alangkah beratnya ia boleh dijadikan timbangan untuk ditimbang pada hari ini. Tapi kita tak kata pun. Kita pegang steering kereta kita, daripada kereta kita nak sampai ke pejabat, kalau kita kata subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi, berapa ratus kali kita boleh. Kadang kita sandar, kita mikir, kita tak buat apa, tak ada kerja apa, tak buat, kita pegang itu, pegang. Insan akan balik kepada Allah Jalla wa Ala. Ia tak bawa surat khabarnya, ia tak bawa, ia membawa amal salahnya di sisi Allah. Saya ingatkan diri saya dan tuan-tuan juga barangkali boleh manfaatkan hal ini. Tapi kata khafifatani 'ala lisan, ringan je atas lidah, bukannya berat pun. Tapi thaqilatani fil mizan, ia berat dalam timbangan Tuhan. Sebut dengan penuh akidah, habibatani ila rahman, Tuhan sayang, sebut subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Dan banyak lagi bacaan-bacaan yang diajar oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita baca azkar yang diajar oleh Nabi dalam kitab-kitab hadis, maka tak nampaklah ruang untuk kita ni. Kadang-kadang macam ustaz, saya ni rasa tak puas zikir ni, tu saya masuk tarikan. Akhi,
Pasal apa? Kita sikit dah Ustaz. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Tak puas. Ya akhi, tama enta jahil ya akhi. Enta jahil tentang nilai ungkapan itu. Kedua, enta jahil tentang banyaknya lagi wirid-wirid yang lain yang diajar oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Hadirin mukminin sekalian, saya ringkaskan sedikit yang diajar oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya tak mau panjang tuan ni sebut-sebut. Baginda sallallahu alaihi wasallam menyebut, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat. Minta kepada daripada Allah Ta'ala perbuatan yang baik dan meninggalkan maksiat. Dua perkara. Tuan, hayat kita ni pun berbeza-beza hidup kita ni. Dan tempat yang berbeza itu juga menjadikan ujian Tuhan juga berbeza-beza. Al-Isa Abdus Salam menyebut bahawasanya pahala yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba itu berdasarkan kepada kadar bebanan amal. Ini selalu saya sebut. Pergi haji ni, ramai orang pergi haji, tapi tak sama lah antara satu orang dengan satu orang daripada awal lagi. Walaupun Allah Ta'ala beri pahala, alhamdulillah. Ada orang Tuhan mudahkan rezekinya, senang. Bila-bila aja nak pergi haji boleh dia. Ada orang tuan 10 tahun dia kumpul, 11 tahun tu, tunggu kadang-kadang tak cukup lagi. Walaupun sama-sama boleh pergi haji, Allah Subhanahu wa taala tahu antara keduanya siapa yang lebih sukar untuk menunaikan titah perintah itu. Ujian terhadap amalan dan ujian terhadap maksiat juga. Kadang-kadang tak sama dengan satu orang yang duduk. Minta maaf kan, kadang-kadang alhamdulillah lah kita jadi imam, kita jadi kalau kita kerja ustaz, duduk di masjid. Masjid memang bagus, tempat yang baik, hati kita pun bersih. Kadang-kadang kita tak nampak lah ujian-ujian. Tak ada ujian wanita, bang, ni ada ujian yang lain, ujian harta, ujian, tak ada ujian yang lain. Fitnah-fitnah yang seperti itu tak kena pada kita. Tapi orang dalam kerja-kerja dia yang tertentu, ujian seperti itu datang kepada dia. Ujian harta, sebagian orang tak ada harta, tak ada ujian harta. Ada ujian harta pada setengah orang. Orang tidak ada anak-anak, tak ada ujian anak-anak. Setiap ujian ini ada kadar pahalanya. Dan tak mampulah kita nak mengharungi ujian ini, melainkan memohon daripada Allah Subhanahu wa taala, minta dia tolong kita. Maka Nabi suruh kita minta, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat. Minta bagi boleh kita buat baik. Wa tarkal munkarat, dan tinggalkan munkar. Kadang-kadang kita tengok satu orang diuji oleh Allah dan dia buat satu kesalahan. Mari satu member dia ulaskan, kata Allah, dia kata tu pun tak mampu nak tahan. Kata mampu bertahan terhadap maksiat ni pun bukan sesuatu yang mudah juga. Kita cerita atas meja kedai kopi dan sembang dengan kawan-kawan bolehlah. Tapi manusia ni bila berada secara berseorangan antara dia dan maksiat, tidak ada benda yang boleh menghalang dia kadang-kadang melainkan takutnya kepada Allah Jalla wa'ala. Sebab itu Tuhan jadikan banyak benda menyebabkan manusia ni diampun. Manusia kena. Nabi minta, Allahumma qsim li min khasyatika ma tahulu baini wa baina ma'siyati. Ya Allah, tolong bedak-bedakan kepadaku ketakutan kepadamu yang menghalang antara aku dan maksiat kepadamu. Telah jatuh kepada maksiat ini orang-orang yang jauh lebih hebat daripada kita. Cuma kita tak putus asa dan kita beristighfar kepada Allah Jalla wa'ala. Tapi tuan-tuan, Nabi bagi formula kepada kita. Manusia ini kalau tidak dengan taufik tak boleh buat. Sebab itu kita kata ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Dah salat tu minta jalan yang lurus lagi.
Kenapa? Ya. Hidayah, ihdina, minta hidayah, hidayahkan kami pada jalan yang lurus. Kenapa orang solat sesat kan? Tak sesat pada satu peringkat. Tahu Islam, tahu solat. Tetapi taufik belum tentu diperolehi oleh semua orang. Maka ramai yang salat, tidak pula salatnya menghalang fahsyak dan munkar. Hadirin mukminin sekalian, baginda sallallahu alaihi wasallam sebut, wa hubbul masakin, dan minta kita cintakan pada orang miskin. Tentang kita cintakan orang kaya ni ada kepentingan. Cinta kepada pemerintah ada kepentingan ramai orang. Tapi cinta kepada orang miskin tak ada kepentingan. Nabi mengajar supaya kita tawaduk. Dikatakan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tak pernah makan melainkan dia mengajak orang yang miskin berada dalam majlis makannya. Kita kadang-kadang tengok orang berada sikit, rasa kurang selesa kita dengan kehadiran dia. Kerana kita ada nilai takabur. Umar bin Khattab selalu menjemput ke majlis makannya orang-orang agama dan juga orang-orang yang susah. Kita selalu jamu orang kaya, tak apa juga, boleh juga. Tapi kita kadang-kadang orang kaya ni, kawan-kawan dia pun orang kaya-kaya juga. Dan dia jamu orang kaya-kaya di tempat yang kaya-kaya lah juga kan. Yalah, rezeki Tuhan bagi. Tapi hadirin mukminin sekalian, hadirkanlah majlis kita tu orang yang kurang berada, agar nikmat yang telah Tuhan bedak-bedakkan kepada kita, kita berikan juga kepada tumpang orang lain. Tidaklah kerana kita memberi rezeki kepada, tapi Allah telah menyampaikan rezeki itu kepadanya melalui jalan kita. Hadirin mukminin sekalian, harta dan kedudukan, kemasyhuran ramai menjadikan orang sombong dan takabur. Sebab tu kadang-kadang kita jumpa orang yang ada kedudukan, tak pandang dia kita. Dia ada harta. Tapi Nabi minta supaya kita cintakan orang miskin. Mudah-mudahan adalah nilai tawaduk kita kepada Allah Azza wa Jalla. Tengok orang susah, kita kesian dan sayang kat dia. Kata Sayyidina Umar, apabila dia layan orang miskin, boleh jadi orang ini raja pada hari kiamat kelak. Maksudnya dia miskin dia di dunia ni, raja dia pada hari kiamat kelak dan di sisi Tuhan. Hadirin mukminin sekalian, kemudian Nabi menyebut wa antaghfirani wa tarhamani, agar Allah Subhanahu wa taala mengampunkan aku dan agar dia merahmati dan kesian kepadaku. Dan kita tahu bahawasanya syurga tidak kita masuki melainkan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nabi kata tak ada satu orang pun masuk syurga dengan amalannya. Wala anta ya Rasulullah, tidak engkau wahai Rasul ya Nabi, illa ayyataghammadani Allah birahmatin, melainkan Allah Ta'ala telah menenggelamkan aku dan rahmat. Aku masuk syurga dengan rahmat. Kalau Allah ambil bil semua perbuatan kita dan dia ambil bil kepada semua apa yang diberi pada kita, tentu tak masuk syurga kita. Tak larat bayar kita, nafas kita, nikmat yang kita makan, tapi kurnia daripada sisi Allah Jalla wa'ala. Hadis ini panjang tuan, 2-3 lagi. Saya tak memanjangkan untuk tuan-tuan, tapi saya punya mesej ialah antara ni yang disebut oleh Nabi. Nabi minta supaya kita dijauhkan fitnah. Kalau Allah Ta'ala nak timpakan fitnah pada satu kaum, dijauhkan kita ataupun dimatikan kita sebelum fitnah. Ramai di kalangan para ulama salaf yang meminta Allah Ta'ala matikan mereka sebelum datangnya fitnah. Cuma kita dalam agama ni, kita tak boleh minta macam ni.
Ya Allah, bila kita kena sakit, Tuhan, kenapa lah kau tak matikan aku duduk sakit ni? Seksa sangat. Haram, putus asa. Dan termasuk dalam dosa-dosa benar. Dosa-dosa besar. Cuma kadar yang boleh kita minta kepada Allah. Allahumma in kana al-hayat khairan li fa'ahini. Wa in kana al-maut khairan li fatawaffani. Ya Allah, jikalau mati itu lebih baik untukku, hidup itu lebih baik untukku, hidupkanlah aku. Jika mati itu lebih baik untukku, matikanlah aku. Kadar itu kita minta. Namun para ulama telah menyebut bahawasanya jumlah besar di kalangan ulama salaf, yang mana mereka itu telah memohon kepada Allah supaya dimatikan mereka sebelum terkena kepada mereka fitnah. Sufyan Ats-Tsauri meminta supaya Allah Subhanahu wa taala mematikan dia sebelum dia terjatuh di dalam bid'ah. Bila dia tengok ramai orang buat bid'ah zaman dia bimbang dia pun terbuat bid'ah juga. Ya Allah, matikan aku agar aku tak buat bid'ah. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, apabila dia menunaikan haji yang terakhir, umur dia dah lanjut, dia tengok orang ramai, dia kata, ya Allah, dah tua aku ni, lemahlah tulang aku, ramai pula rakyat. Ya Allah, ambillah nyawaku sebelum aku gagal menunaikan tanggungjawabku. Umar pulang hanya beberapa hari ataupun beberapa minggu, lalu dia ditikam oleh Abdul Rahman bin Muljam, lalu dia syahid. Dia minta supaya Allah Ta'ala apabila sudah lanjut usianya, dia bimbang dia mati dalam keadaan tak dapat tunaikan kitab perintah Allah. Subhanallah, ulama-ulama salaf hebatlah masalah. Ali bin Abi Thalib ada doa yang sama, minta Allah ambil nyawanya sebelum dia jatuh ke dalam fitnah. Tuan-tuan, kita pun doa husnul khatimah. Biarlah Allah matikan kita semasa kita sedang rancak melakukan kebaikan, sedang rancak beramal saleh kepadanya. Jangan dia matikan kita ketika kita sudah bosan, kita sudah lemah, kita tidak husnul khatimah. Hadirin mukminin sekalian, dan ini diriwayatkan banyak daripada para ulama salaf, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita dan dimatikan kita ini sebelum jatuh ke dalam fitnah. Dimatikan kita, manusia mungkin saja jatuh dalam fitnah, tetapi kalau kita mampu sabar, tak apa. Manusia mungkin saja diuji agamanya, tapi kita biar ramai orang kata para sahabat, kami ketika diuji dengan kesusahan mampu kami, tapi diuji dengan kesenangan tak mampu. Saya bila tengok baca hadis-hadis dan riwayat sahabat, saya teringat kepada para mujahidin yang berjihad di Afghanistan. Saya teringat kepada Abdullah Azhar yang mati syahid di Afghanistan. Dia mati pada zaman rakyat Afghanistan memerangi Rusia. Saya rasa di kalangan mujahidin itu alangkah nikmatnya dia, kerana mereka yang tak mati dan tak syahid semasa zaman Rusia telah melihat fitnah selepas daripada itu, perebutan di kalangan mujahidin itu terhadap kuasa pemerintahan di Afghanistan, sehingga setiap puak berebut ingin berkuasa, dan mereka akhirnya berperang antara satu sama lain dan bermusuh antara satu sama lain. Alangkah indahnya Allah telah matikan dia pada zaman itu, supaya matanya tidak melihat secara merba itu. Kita pun ketika kemuncak memperjuangkan yang benar, kadang-kadang yang benar itu ketika ia ditentang, betul kita, benar pendirian kita, lurus pegangan kita, ikhlas hati kita. Ketika kita susah,
Bila Allah uji dengan kesenangan, kita pun menang, kita pun dapat tempat yang baik, terfitnah agama kita, teruji kita, mula tak benar cakap kita. Masa kita ditindas, dilanyak oleh orang, tetap pendirian kita, cakap benar kita. Tak kira kau buang aku pun tak kisah. Kau tak benar ke aku pun aku cakap benar. Bila hari orang bagi jawatan ke kita dan kursi yang empuk, kereta yang mewah, tak berani kita cakap benar. Kata sahabat, kami diuji. Orang diuji dengan kesakitan, mereka sabar. Tapi bila mereka diuji dengan kemewahan, gagal mereka. Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan baginda sallallahu alaihi wasallam selalu sebut, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah kami ini di atas agamamu dan ketaatan kepadamu. Hati ini berbolak-balik, hadirin mukminin sekalian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala rahmati kita, dan saya tak mahu membanyakkan diskusi ilmiah pada pagi yang seperti ini. Tapi ini sebagai suatu ingatan untuk saya dan tuan-tuan. Saya selalu galakkan orang yang dengan kuliah saya, beli Hisnul Muslim. Hisnul Muslim iaitu risalah yang menghimpunkan doa-doa Rasul sallallahu alaihi wasallam yang ditulis oleh Al-Qahtani itu. Baik dia, bawa dia dalam poket tuan-tuan. Tuan-tuan, sunnah ni macam ni tuan-tuan. Satu kali kita dengar, kita hafal. Satu kali kita dengar, kita buat. Supaya jangan nanti berlalu kita di hari kiamat kelak, ada sunnah Nabi yang kita dengar, kita tak buat. Kita buat walaupun sekali, sekurang-kurangnya faedah kita dengar. Kita dengar satu doa Nabi, kita doa. Contoh dengar subhanallahal azim, subhanallah bihamdi, kita baca. Supaya jangan kita ni teruk benar kita. Dah dengar dah hadis tapi tak buat pun kita. Kita dengar tentang fadilat duha. Rasulullah duha, banyak fadilatnya tidak sahih, tapi solat duha itu ada. Nabi suruh orang solat duha. Seperti hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah. Kita buat solat duha. Walaupun berulang berapa kali kita buat. Kita dengar solat yang tertentu yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita buat. Yang penting jangan buat solat yang bid'ah. Yang Rasul tak buat, kita buat, itu jangan. Itu kita buat. Kita dengar bacaan tertentu dibaca oleh Rasul, kita baca. Rasul datang pada sahabat Rasul, Qul, katakanlah. Sahabat tanya, mana ada aqul? Apa nak kata? Dia kata, Qul huwallahu ahad wa ma'udzatain. Sebut Qul huwallahu ahad dan dua Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Salasa marrat, 3 kali. Nabi kata, takfika min kulli syai. Cukup untuk kau daripada semua benda. Segala bahaya. Pagi sebut, petang sebut. Kadang-kadang tuan-tuan orang ambil ubat yang kita sakit dah. Bila kita demam, kita ambil ubat. Kita jaga ubat, kita tak usah ubat lah. Makanan tambahan. Dia kata, saya pagi-pagi mesti minum ni. Kalau tidak, saya punya kesihatan tak urus. Dia jaga dan dia tak lupa mana-mana pergi. Oh, dia kata, mana aku punya makanan tambahan je. Kerana dia yakinlah mungkin makanan tu bagi kesihatan pada dia dengan izin Allah Jalla wa'ala. Tapi Rasul SAW menjamin beberapa bacaan yang dibaca pada waktu pagi dan petang, yang memberikan kekuatan dan keselamatan seorang hamba. Tapi kita rasa tak penting sangat kan? Umpamanya bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardh wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. 3 kali. Tidak akan dikenakan bala yang mengejut sampai daripada baginda sallallahu alaihi wasallam. Bukannya beban pun, sambil pegang steering kereta dia pada waktu pagi boleh baca. Sambil nak jalan dia boleh baca. Tapi oleh kerana tidak terasa kita tentang peranan doa itu dalam hidup dan peranan azkar. Dan azkar ni kuat. Sebab tu satu orang kata Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jawziyah, dia kata, aku melihat Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, dia ini
hebat. Dia menulis suatu bahan ilmiah dalam suatu hari yang orang lain menulis antara Jumaat kepada Jumaat. Seminggu Ibn Taymiyah tulis hari dia. Dialah mujahid yang berjihad menentang Tatar. Dialah pendakwah yang turun ke medan. Dia dalam semua perjuangan Islam pada zaman. Hebat kekuatan dia, ajaib. Apa kurnia Tuhan pada dia? Kata Hafiz Ibn Qayyim, aku tengok selepas solat dia duduk, dia membaca dan dia berwirid. Panjang wiridnya. Kata dia kepadaku, inilah makananku setiap hari. Jika aku tidak makan ini, aku tidak mampu berurusan. Kita barangkali sibuk nak duduk satu tempat, tapi insan berjalan. Dia menyebut wirid-wirid. Dengan wirid itu memberikan kekuatan padanya, menjadikan hatinya lebih tertambat dan terikat dengan Allah Jalla wa'ala. Hadirin mukminin sekalian, mengharungi hidup bukan sesuatu yang mudah juga. Kita memohon pertolongan daripada Allah Jalla wa'ala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum.